Syaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min fazl rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Thank you, Syaf. Okay, so bagus saya cakap tahniah dulu lah. Sebab ramai yang hantar homework daripada yang tak hantar suka dia. So sangat ramai yang hantar lah. Tapi ada juga yang hantar salah tapi tak buat pembetulan pun ada juga. Tapi at least dia tahulah kan dia ada salah apa. Saya komen lah. Siapa yang hantar lambat sangat macam hantar pagi ni ke, ahad petang ke, saya memang tak sempat nak tanda. Sebab saya pindah rumah. Macam tu saya tengok background dan lain kan. Share screen. Okay, ada yang masuk lambat. Okay, so ada yang request minta saya terangkan balik permudakan sebab dia tak faham. Apa itu permudakan? Okay, tak apa. So saya ambil je soalan yang kita buat ramai-ramai tu kan. Soalan buku tu. Okay. So sekarang daripada soalan, tolong pilih soalan apa yang you all nak nak kita bincang. 7 dengan 8 nanti saya memang tunjuk lah macam mana nak buat. Sekejap mana saya cakap. Saya buat 7 dengan 8 tapi tak apa. 7 dengan 8 saya tunjuk dalam kelas. Okay. So nombor 2 A, C saya tanda tolong tulis yang mana korang nak saya bincangkan. Berapa-berapa pun tak apa. Sebelum kita mula masuk yang lain. Tulis dekat chat box nak apa dia, soalan apa. Tak bincang lah semua sebab ramai hantar. Yang mana yang you all macam confused. Nak buat macam mana? Macam mana? Macam tu. 6 ABC. Okay, boleh tulis dekat chat box sekarang. Nak yang mana? Soalan nombor berapa? Pilih. Banyak pun tak apa. Cepat-cepat saya tunggu. Ini je soalan mana-mana yang nak. Banyak pun tak apa. 2C. Okay, saya akan cakap 2C. 6C, 6D. Lagi. Alhamdulillah. Yang lain tahu semua dah. 6C. 6D. 2C. 6C. 2. Saya kira sampai 10. 6C, 6D. Okay, done. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so dah tamat dah lah. 10 beberapa minit yang saya bagi ni kan. Okay, so saya akan mula present. Saya bulat ni lah. So majority pilih soalan 2 sila. Okay. Saya nak tulis dekat C. Okay, so soalan 2C tu dia kata sebuah mesin dapat mencetak P tambah 8 keping kad setiap saat. Bilangan kad yang dapat dicetak oleh mesin itu dalam masa T saat ialah T tambah 8T. Tentukan kembangan bagi T 8 P tambah 8. So T tambah 8. So just kembangkan macam biasa saja masuk. Ingat kembangkan mesti ada anak panah. Anak panah telah dikira sebagai jalan kira you all lah. So jadi T tambah 8T. Atau ada orang nak tulis P tambah T8. Tak ada isu pun sebenarnya. Tak ada masalah pun.
Cuma kebiasaannya kita akan tulis nombor dekat depan, huruf dekat belakang. So untuk PT dengan TP tak ada masalah. Tapi kalau boleh, kalau jumpa 8T ke T8 ke, tolong tulis T8T, bukannya T8. Okay. So itu untuk soalan 2C. And then I'll vote untuk soalan 6BCD. Sikit ada lagi tak soalan lain. 6 ke 6. Okay. 6. Okay, so saya mula soalan 6 pula. Soalan 2. Okay, so soalan 6. Kita mula dengan soalan B. X tambah 2. X tolak 2. Macam kecil lah kan? Dia macam biasa sebenarnya. X tambah 2. X tolak 2. Tambah 3. X tolak 4. 1 tolak 2. Okey. So bila kat sini, awak ada nampak 2 kurungan kat depan, 2 kurungan kat belakang. Jangan pergi masukkan tanda tambah ni dulu. Tolong jangan buat macam tu. Tanda tu, simbol tu buat last sekali. Baru kita buat last sekali nak masuk dalam tu, tahu jadi apalah. Okey. So kita buat kembangkan sesama dulu kurungan dua-dua. So kita ada kurungan kat depan dengan kurungan kat belakang kan. So buat satu-satu, jangan kalik. So kita buat dulu. X darab X, X darab negatif 2X. So kat sini akan dapat X kuasa 2 tolak 2X. So baru pergi kat 2, 2X. 2 negatif 2 jadi negatif 4. So tambah 2X tolak 4. So sekarang yang ini, 2 ni dah settle. Dapat 4 nombor ni. Yeah. Okay. So next, kita buat pula yang sebelah sana, belah kanan tu pula kan. So buat satu-satu, jangan kalut. Buat kembangkan ni memang kena perlahan-perlahan dululah sebab you all baru belajar kan. So, dia tanda tambah tu kat depan. Kan? Lepas tu buat kurungan sebab kita masih tak pecahkan lagi lah tanda kurungan tu. So 3X darab 1, 3X. So 3X darab negatif 2X akan jadi negatif 6X square. Okay, negatif 6X square. So settle kat situ, pergi belakang pula. Ini. So negatif 4 darab 1 dapat negatif 4. Negatif 4 darab negatif 2 dapat positif 8X. Kalau tak confident, positif ke negatif, tolong tekan kalkulator. Beli kalkulator mahal tapi tak nak beli. Tunggu ni lah. Dan sekolah menengah, bukan sekolah rendah, tak boleh pakai kalkulator tau. Okay, and then bila dah settle, ingat, kurungan dekat belakang ni, kita tak pecahkan lagi ni dengan operasi tambah ni. So barulah kita masukkan tambah tu ke dalam. Masukkan tambah tu ke dalam. Warna hijau lah. Bagi lain sikit dengan yang tu. So masukkan tambah tu ke dalam. Pergi dekat semua nombor dalam tu. So yang depan ni saling balik je. X kuasa 2 tolak 2X tambah 2X tolak 4. Okay, so tambah positif darab dengan 3X jadi positif 3X. Positif jumpa negatif jadi negatif. Positif jumpa negatif jadi negatif 4. Positif jumpa positif, positif 8X. Okay. Bila dah dapat macam gini, tolong susun bermula dengan X kuasa paling tinggi kepada yang tak ada X. So sekarang kita tengok. Okay, yang paling tinggi adalah X kuasa 2 lah. Nombor 1, 2. So ingat, dia punya simbol dekat depan nombor tu, nombor belakang tu yang punya. So kalau yang ni, simbol tak depan dia, tak ada. So maksudnya dia adalah tambah je lah. So terus tulis dia. X kuasa 2 tolak 6X square. Mesti tolak 6X square, bukan tambah sebab simbol depan dia tu tolak. So tolak tu dia yang punya. Okay, lepas tu saya letak negatif 2X tambah 2X tambah 2X tambah 8X. Okay, so saya dah settlekan semua yang ada X. Negatif 2 tambah 2 tambah 3 tambah 8. So sekarang tinggal negatif 4 tolak 4. Okay. So bila dah sampai macam ni, tolonglah guna kalkulator. Terus masukkan je. So kan tu X square tolak 6X square kan. So masukkanlah 1 tolak 6. So akan dapat
negatif 5x square. Tolak 2, tambah 2, tambah 3, tambah 8. So akan dapat 11. 11. Sama juga. Tambah 11x. Tolak 4, tolak 4 jadi tolak 8. So inilah jawapan akhir dia. Memang rasa macam, aduh lambatnya nak buat kan. Tapi nanti lama-lama bila you all dah kira, makin cepatlah. Awal-awal belajar ni memang macam slow sikit. Macam mana nak buat, macam mana nak buat. So ingat, macam mana nak buat dia. Buat slow-slow, mula dengan pecahkan antara kurungan dulu. Bila dah pecahkan kurungan, last sekali barulah sibuk tengok simbol dekat depan kurungan. Okay. So ini 6B, negatif 5x kuasa 2, tambah 11x, tolak 8 jawapan dia. Okay, so seterusnya 6C. Okay, so 6C, 3, 2x tolak 4y, kuasa 2, tolak 2 per 5, kita dulu. X, 3x tambah 10. Okey. Beza pula cerita dia kalau ada kuasa 2. Apa maksud kuasa 2? Dia darab benda yang sama. 2 kali lah. 2 nombor tu, 2 nombor yang sama darab sesama sendiri. So sebenarnya kat sini dia adalah 3, 2x tolak 4y, 2x tolak 4y. Inilah sebenarnya 2x tolak 4y kuasa 2 tu. So tolak 2 per 5x, 3x tambah 10. Okey. So settle dah sampai sini. Jangan kalut nak darab yang depan tu. Mesti selesaikan yang kurungan dulu. So kita pun selesaikan yang kurungan dulu. Kes yang ni. Buat satu-satu. Jangan kalut. 2x darab 2x dapat 4x square. Lepas tu 2x darab negatif 4y dapat negatif 8y. So sama dengan sebelah ni. Negatif 4y darab 2x dapat negatif 8. Dapat xy ni. 8xy. Negatif 8xy. Lepas tu negatif 4 darab negatif 4 dapat positif 16y square. Si y kuasa 2 lah sebab y darab y. Lepas tu tolak 2 per 5 x, 3x tambah 10. Buat satu-satu, tak payah nak buat sekali harum. Biar lambat asalkan selamat. Okay. So sebenarnya ada orang WhatsApp saya tanya permudahkan. So ni termasuk dengan permudahkan. Permudahkan ni maksudnya ni lah. Nampak tak ni? Saya selesaikan yang mana yang boleh selesaikan sesama dia. Yang ada x square dengan ada x square lah. Yang ada x dengan x lah. Yang tak ada apa-apa dengan tak ada apa-apa. Mesti huruf dia mesti sama. Okay, so dah sampai sini. Barulah kita masukkan 3 tu. Kalau lagi baik, selesaikan dulu dalam kurungan. Saya lagi suka selesaikan. So 3, okay, tengok 4x tu tak ada kawan kan. So 4x square tambah 16y square. Saya memang suka susun yang ada kuasa dekat depan, yang tak ada kuasa dekat belakang. So tolak 18, tolak 18. Tolak 18. Tolak 8, tolak 8 dapat negatif 16xy. Negatif 16xy. Okay, tutup kurungan. Okay. So kat sini, kalau nak start darab boleh dah lah. Terus belum buat satu-satu. Lepas tolak 2 per 5x darab 3. Masuk kalkulator, tak payah fikir sangat. 2 per 5 darab 3, so dapat 6 per 5x square. 6 per 5x square. Mesti buat negatif tu So negatif 2 per 5 darab 10. So dapat negatif 4x. So dah settle dah yang belakang. So sekarang settlekan yang depan sahaja tinggal. So masukkan ke dalam. Darab lah. Kembangkan nama dia. So 3 darab 4, 12. X square. 3 darab 16, saya pun tak hafal. Tekan juga kereta. 3 darab 16, 48. Positif 48, Y kuasa 2. Tolak 48, X, Y. Okay, so settle dah kat sini. Barulah boleh sambung tulis 6 per 5, X square. Tolak 4X.
Yang ni macam mana boleh jadi macam ni, tak ada kurungan dah sebab saya dah darab dengan negatif 2/5. Okey, seandainya tak nak darab dengan negatif 6/5. Awak darab 6/5, so maksudnya dekat sini akan ada kurungan. Dan sini tambahlah 2/5 darab positif 10. So dia akan jadi tambah dekat 4 tu, bukan jadi tolak. Tapi ini saya dah darab dengan negatif 6/5 darab 3, negatif 2/5 darab 3, negatif 2/5 darab 10. Sebab tu dah dapat jawapan, dekat 10 tu dapat jawapan negatif, bukan yang positif. Okay. Alright. So, bila dah sampai macam ni, inilah yang namanya permudahkan. Permudahkan mesti susun yang sama dekat sebelah-sebelah. So, dia akan jadi 11x square tolak 6/5 x square dan kita x square. Tak adalah. Tambah 48 y kuasa 2 tolak 48 xy tolak 4x. X square, y square tu maksudnya x kuasa 2, y kuasa 2 lah. So 12 tolak 6/5. Bahagikan lah. So dapat 54/5. So 54/5 x kuasa 2 tambah 48 y kuasa 2 tolak 48 xy tolak 4x. So settle dah lah. Inilah jawapan yang terakhir dia. Sebab apa jawapan terakhir? Kita dah tak boleh permudahkan. Permudahkan mestilah nombor dia sama, huruf dia sama, anu dia sama, variable dia sama. Sekarang ni ada x square, ada y square, ada xy, ada x. So tak ada yang sama dah, so tak boleh nak permudahkan. So itulah maksud permudahkan. Okay. So yang terakhir, 6D. 6D ni mestilah sama yang gelisah-gelisah sikit ya. So 6D. 6R tambah 9P. 6R tolak 9. Per 3 tambah 7P. Ini. Tambah 2R tolak 3P. Panjang soalan. Lepas tu bawahnya lagi 8R tolak 2. Okey. So awak kena faham dulu apa maksud kurungan bulat, apa maksud kurungan bracket. So sebenarnya sama je maksud dia kurungan. Cuma kat situ dia nak bagi tahu kalau ada kurungan bracket, maksudnya dalam kurungan bracket tu dah ada kurungan dah. Sebab tu dah dia buat kurungan bracket. Tapi kalau nak tulis dalam kertas periksa, buat je kurungan bulat macam biasa. Tak ada isu. Kalau dalam kalkulator pun tak payahlah nak guna kurungan bracket tu. Guna je kurungan bulat macam biasa. Kalau nak guna lah sebagai kawan. Okey. So mula-mula mesti selesaikan yang kurungan sama kurungan dulu. Macam sini. Dan yang ini. So kita buat satu-satu dulu. 6R darab 6R jadi 36R kuasa 2. So 6R darab negatif 9P. 6 darab negatif 9 akan dapat negatif 54RP. Lepas tu 9 darab 6 dapat positif 54RP. Lepas tu 9P darab negatif 9P. 9 darab negatif 9 akan dapat negatif 81P kuasa 2. So dah settle dah yang ini ke atas ni dah settle. Perkan dengan 3. Jangan lupa perkan dengan 3. 3 tu ada lagi. Jangan tiba-tiba hilang per 3 tu. Okay. Lepas tu saya sambung bawah tambah. Okay, saya balik je. 7P tambah 2R tolak 3P. 8R tolak 2. Okey. So ingat, nombor dalam kurungan itulah yang kita perlu selesaikan dulu. Tadi kita dah selesaikan yang atas kan? Sekarang ni kita nak selesaikan yang bawah ni. So cara selesaikan dia, selesaikan dalam kurungan petak tu dulu. Buat yang ni lah. 2R darab 2 darab R, 2 darab negatif 3P. Kita akan dapat 7P. Sini masih kurungan tambah. Kenapa tambah? Sebab positif 2 darab R sudah jadi 2R. So positif 2 darab negatif 3P dapat negatif 6P. So 8R tolak 2. Macam tu. So saya selesaikan yang dalam kurungan tu termasuk dengan
simbol dia yang ini. Macam tu Okay. So susun yang mana yang boleh disettlekan, dipermudahkan. So tengok daripada atas saya tengok sini atas ni. Okay. So tengok dia 3R kuasa 2. Tengok ada ke tak 3R kuasa 2? Okay, 36R kuasa 2. Okay, tak ada dah. Tolak 81P kuasa 2. So negatif 54 tambah 54RP. So dapat kosong lah. Per ke. Lepas tu yang bawah tu tambah. Selesaikan yang ini dulu. 7P tolak 6P tinggal sahaja. P tambah 2R. 8R tolak 2. Ni ada kurungan lagi kan? Baru dah kita darab. Mesti darab dua-dua So yang ni saya salin balik je. 36R kuasa 2 tolak 81P kuasa 2. Per 3 tambah P darab 8R. 8PR. P darab negatif 2P dapat negatif 2P kuasa 2. 2R darab 8R dapat 16R. Bawah ni tambah 16R kuasa 2. 2R darab negatif 2P dapat negatif 4R. Memang rasa macam serabut kan sebab banyak mudah. Tapi sebenarnya dia tak susah pun. Dia tak mudah. Dia tak susah pun. Okay, so bila dah sampai sini, sama dengan tak tahu pula korang saya stop kat mana. Okay, bila dah sampai sini, baru try selesaikan yang ada per tu. Okay, try 36 bahagi 3. Okay, dapat 12. So sebenarnya kat sini 12 R kuasa 2. Negatif 81 bahagi 3. Oh, dapat negatif 27. So negatif 27 P kuasa 2 tambah 8 PR. Okay, ni tak buka kurungan lagi. 8 PR tolak 2 P kuasa 2. Kalau positif tambah tak ada masalah saya. Dia bermasalah dekat nombor dalam kurungan tu kalau dia tolak. Kalau awak terlepas tolak memang salah lah. Sebab tolak jumpa tolak pun dia tambah. So itulah isu dia sekarang ni. Kalau yang awak terlepas tu. So tolak 2 P square tambah 16R square tolak 4 R. Okay, lepas tu susun 12R kuasa 2. Tengok ada lagi tak R kuasa 2. Okey, ada 16. Tambah 16R tolak 27P kuasa 2. Tolak 2P kuasa 2. Tambah 8R tolak 4R. Kalau tak puas hati, takut. Aduh, macam aku. Kalau takut, kalau salah, key dia balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup 6 nombor. Maksudnya betul lah kita buat ni. Okey, so 12 tambah 16 akan jadi 28. Tolak 27, tolak 2. Tolak 29. Negatif 29. P kuasa 2. 8 tolak 4 dapat positif 4 PR. So, inilah jawapan akhir dia. Sama tak jawapan korang dengan saya? Saya pun nak cek jawapan. Tak ada yang lain bagi tahu Ikutlah saya salah kira kan. Boleh jadi. Betul saya kira. 8 R kuasa 2 tolak 29. Kuasa 2 tambah 4. 9 lupa jawapan dia. So it's actually tak susah pun. Korang kena buat berhati-hati. Tu je lah nasihat saya bagi. Buat berhati-hati kalau ada kuasa 2 selesaikan kuasa 2 tu. 10 kali kan darab benda yang sama. Kalau ada simbol kat depan tu dengan kurungan, selesaikan kurungan dulu. Sebab kita masukkan simbol ke dalam. Ataupun kalau nombor tu ada sakit. Kalau contoh depan dia macam ni kan. Macam mana saya tunjuk. Kalau contoh dia macam ni. Kalau contoh dia macam ni. So boleh je terus negatif 2/5 tu darab dengan 3x, negatif 2/5 darab 10. Ataupun 2/5 darab 3x, 2/5 darab 10 tapi negatif tu tinggal kat luar baru masukkan kemudian. Tapi itu 2 kali dah pula awak kembangkan. So baik kalau dah ada nombor kat depan tu,
Terus ambil simbol dia negatif ke positif ke, terus darab masuk dalam. Kalau macam yang ini, dia tak ada nombor, tapi sebenarnya dia ada nombor 1. So sama je lah macam kita darab 1/3 apa? 3. 1/6 berapa? 6. Macam tu je. So kita tak nampak nombor tu, sebenarnya ada nombor 1. Yeah. Okay. So seterusnya, ada soalan tak? Okey tak? Cikgu, saya tak faham urutan cara nak buat soalan 6T tu. 6 dadu. 6 dadu ke? Ya. Okay. So, saya teruskan lagi. Okay, so soalan dia berbentuk begini. Pertama sekali, awak tengok dulu. Dia ada 2 kurungan yang bersebelahan ke tak ada? Kalau ada, kena selesaikan kurungan yang betul-betul duduk dekat sebelah-sebelah. Dengan guna cara apa? Kembangkan. Itulah nama dia, kembangkan. So kembangkan mesti darab ini 1, 6R pergi negatif 9P, 6R pergi 6R, lepas tu positif 9P pergi 6R, positif 9P pergi negatif 9P. So itu yang pertama. Selesaikan untuk kembangkan. So bila saya dah kembangkan, saya dapat jawapannya ini. Ini jawapan daripada saya kembangkan yang atas. Yang belakang ni saya tak usik langsung lagi. Langsung tak usik lagi. Saya buat satu-satu. Okay. So bila dah selesai kembangkan yang ni, barulah saya usik yang belakang dia, which is 7P tambah 2 dalam kurungan R tolak 3P. Setiap kali ada kurungan, tolong selesaikan yang ada kurungan tu dulu. So ini kan dalam kurungan kan 7P tambah 2R tolak 3P ni dalam kurungan. Tapi tengok, dalam kurungan tu ada kurungan satu lagi, R tolak 3P. So apa maksud dia? Kena kembangkan. So saya akan kembangkan dulu yang ini. Darab masuk dalam. So dapat jawapan 2R tolak 6P. So positif 2 darab R dapat positif 2R. Positif 2R darab negatif 3P dapat negatif 6. Okay. 2, 6, negatif 6. Saya ingat ke? 2 tu. Okay. So yang depan ni 7P saya salin je balik. Masih sama lagi. Cuma bezanya saya dah kembangkan, dah tak ada dah kurungan dekat R tolak 3P. Maksudnya kita dah masukkan ke dalam, tak ada dalam kurungan. Kan kita masukkan nombor saja. Kita terus masukkan dia punya simbol ni. Positif 2. Sebab tu dah dapat positif 2R, negatif 6. Ke belakang saya usik ke? Tak usik lagi. Saya biar dulu. Okay. So bila saya dah siap kira untuk yang ini, barulah saya try permudahkan. So inilah maksud permudahkan. 7P tolak 6P. Macam yang boleh tolak sebab dia sama. So 7P tolak 6P dapat P sahaja. Tambah 2R. Tambah 2R tak boleh buat apa-apa sebab dia seorang-seorang sahaja yang ada R dalam kurungan dia. Okay. So bila dah dapat dalam kurungan dia, so kita masih tak pecahkan kurungan sebab dia 2 kali kurungan. Yang pertama kurungan dia yang ini. Dia buat warna kuning ni. So yang kedua yang petak ni. So dia ada 2 kurungan. So kita baru pecahkan satu kurungan saja R tolak 3P. Yang kurungan yang petak tu kita tak pecahkan lagi sebab tu dah dapat 2 tambah P tambah 2R. So jumpa dengan 8R tolak 2P yang ni. So kita pun kembangkan lagi. So bila kembangkan dapat 8PR tolak 2P kuasa 2 tambah 16R tolak 4PR. So dapat daripada mana ni? Dapat daripada kembangkan ni. Termasuk tak dengan simbol ni? Tak termasuk lagi. Kita tak usik lagi simbol tu. Kita hanya kembangkan sahaja. So, bila dah siap kembangkan, barulah masukkan simbol ni. So, kita dah masuk simbol ni. So, positif tambah jumpa 8PR. Jadi, positif 8PR. Positif tambah jumpa negatif. Dapatlah negatif 2P kuasa 2. So, positif jumpa positif dapat positif. Positif jumpa negatif dapatlah negatif. So yang ini pula 12R kuasa 2 tolak 27P ni saya dapat daripada sini. Ini saya masuk kalkulator 36 bahagi 3 dapat 12. Negatif 81 bahagi 3 dapat negatif 27. Huruf kat belakang ni saya copy paste sahaja. Ambil sahaja huruf kat belakang. Kalau boleh. Ambil sahaja huruf dekat belakang dia. Sebab kita bahagi 3 bukan bahagi 3P. Kalau kita bahagi 3P ke bahagi 3R ke, barulah kita akan potong R tu daripada 2 jadi 1. P tu daripada 2 jadi 1. Itu kalau ada P ataupun R kat bawah. Sekarang ni tak ada, kita bahagi dengan nombor saja. Tak payah usik huruf dia. Okay?
Sudah sampai sini, dia dah sampai dekat area sini. So inilah masa untuk susun. Mesti susun. Kalau you tak susun, nanti you lupa. Careless. Careless tu maksudnya ingat ke dah cukup dah kira kan? Ingat ke betul lah ni kan 12 nak 27 kan. Rupa-rupanya tertinggal lagi 24. Memang biasanya macam tu. Siapa yang hantar pun ada je macam tu. Tiba-tiba atas ada nombor, bawah tu tak ada nombor. Tak tahu pergi mana. Sebab tu dah kena susun elok, tengok sekali lagi kira. Okay, betul tak? Ini 6 nombor, bawah ni betul tak sama 6 nombor. Macam tu lah. Kita biarlah berhati-hati tapi betul ya. Tapi jangan lambat sangat tahu. Jangan kira. So last sekali bila saya dah susun-susun R kuasa 2, R kuasa 2, P kuasa 2, P kuasa 2, 8 PR, negatif 4 PR. Saya terus masuk ke paper je. Nombor-nombor ni. Maksudnya 12 tambah 16, negatif 27 tolak 2, 8 tolak 4 kan. So dapat jawapan akhir dia. 28 R kuasa 2 tolak 29 P kuasa 2 tambah 4 PR. Itu sahaja. Okay. Lagi ada yang tak faham tak? Sama ke explanation soalan ni sebab dia panjang. Okey semua? Okey tak ni? Okey. Hadam. Okey. Ya, hadamkan sekejap 30 saat. Sebelum saya move pada soalan nombor 7. Okey. Alright. Tiba ada saya ingat ke siapa wasit saya, ingat ke korang ada wasit saya, rupanya ada parent wasit saya nak berikan baju raya. Cik betul. Okey. So seterusnya kita akan pergi ke soalan 16 tadi. Okey, soalan nombor 7 tu. Saya lukis balik ya. Tak lukis tak nampak kan? Saya tunjuk soalannya. Sampai. Saya tak pandai melukis sangat. Let's see. Okay. So dia kata kat sini, kalau korang tak ada soalan lah, saya nak lurik sikit yang mana ada. Okay. So kat sini soalan dia, buat soalan ni. Betul lah tu. Okay lah. Okay. So dekat sini dia kata, raja di atas menunjukkan sebidang tanah yang berbentuk segi 4 tepat. Masya berhasrat menanam pokok bunga di kawasan Belorik. Cari luas kawasan yang ditanam ni pokok bunga. Okay. So pertama sekali, awak kena tahu macam mana nak kira luas dia. So formula luas, apa dia? Arisa, apa formula luas? Apa formula luas? Arisa, boleh buka mic tak? Bukalah. Hazrik, apa formula luas Hazrik? Hazrik, apa formula luas? Saya ke cikgu? Hazrik. Tak dengar suara saya? Dia dah tulis dekat chat. Oh.
Allah, budak lebar bukan warisan. Lebar darab panjang. Betul dah tu, panjang dan lebar. Malam betul buka mic dia ni. Buku pandai lagi tu. Okay, so betul. Panjang dan lebar. Jangan tak tahu pula formula luas tau. Dan sekarang form 2 kan akan belajar satu lagi topik, bentuk. Tapi tak perlu hafal lah formula dia. Dia bila banyak saya bentuk, yang asas dia tak bagi lah. Hanya bagi yang susah saja. Tu lah ceritanya. Okay. Betul iklan malam tu kan? Sekejap saya nak baringkan dia. Okay, so formula untuk buat ialah panjang dan lebar. So sebelum nak tahu berapa luas yang dia nak tu, kena dah tahu berapa panjang darab lebar dia dulu. Okay. So untuk cari panjang dan lebar, so pertama sekali kena tahu panjang yang ini, panjang yang sempit kan, dan juga lebar yang ini. So untuk panjang yang macam gitu, yang mengukuk tu, yang x-axis lah, kita kan mengukuk, belajar biasa. Okay, mengukuk. So dia adalah tak cukup berapa. Daripada 3x tu tak cukup lagi 15. So sebenarnya kat sini x tolak 15. Sebab apa tolak 15? Sebab panjang sebenarnya 3x tapi kita dah cut 15x. Tak cukup 15. Sebab tu dah 3x tolak 15. Okay. So siapa nak teka dia punya lebar berapa? Saya dah tunjukkan panjang dia 3x tolak 15. So siapa nak teka lebar dia berapa? Lebar dia berapa? Orang nak teka. Oh. 8. Bukan 8. 8 tu kat sini je. 8 tu kat sini je. Lagi. Like Izri, siapa lagi? Ada idea? Kalau yang sepanjang-panjang 3x tu tak cukup, kita buat 3x tolak 15. So sepanjang-panjang x ni tak cukup berapa? Jadi apa? Alhamdulillah. Cepat-cepat jadi apa? Fikir sikit. Tak boleh sebab semua. Tak sekat sikit. SM tolak 8. M ni meter, M ni unit. M tu unit. So tak payah ambil M tu. M tu unit. So dia X tolak 8. Siapa cakap tak? Saya. Saya tu siapa? Sebut nama. Darwish. Oh, Darwish. Okay, bagus Darwish. So, dia sebenarnya X tolak 8. Sebab kita tak cukup lagi 8 kat atas tu. Tapi X tu penuh dia kan. Tapi kita tak tahu X tu berapa. Jadilah X tolak 8. So, sekarang dah boleh kira lah panjang darab lebar dia. Panjang lebar dia adalah 3X tolak 15 darab X tolak 8. Okay. So, kembangkan sekarang. Korang kembangkanlah, saya tunggu jawapan je. Bagi semua. Ya, cepat kembangkan. Tulis jawapan dekat chat box, saya nak tengok. Betul ke salah? Praktis sama. Dekat chat box saya tunggu. Berapa jawapannya? Sponsor baju raya boleh sponsor Tapi saya sebenarnya tak kerja raya. Kerja raya. Tak kerja burung lah. Siapa yang tak ada keyakinan, boleh WhatsApp saya. Cara korang kembangkan. Saya tengok salah ke apa yang salah. Syaf dah tulis.
kuasa 2 tolak 39X tambah 120. Yang lain? Typing. Tak ada dah. Ishraf seorang je. Yang lain? Dapat habiskan typing anda ke akhir-akhir. Saat akhir, selesai kita soalan. Yang kuasa 2 tolak 39. Okey. Bagus. So sebenarnya betul lah jawapan Ishraf tu. Tu pun orang typing sebab kuasa 2 kan. Tak jumpa nak tulis kuasa 2. Ke tulis perkataan kuasa 2. Okay, so betul lah jawapan Ishraf. Dari siapa yang hantar jawapan ni. So betul lah jawapan dia. Pada akhir dia akan dapat 2X kuasa 2. Tolak 39X tambah 120. So yang mana yang tak dapat, tolong bagi tahu. Kita boleh sama-sama bantulah supaya you all tahu nak kembangkan dengan permudahkan sebelum kita move pada fakturkan. Sekejap lagi kita masuk fakturkan, semua ada lah, dia lagi susah. Fakturkan ni, kita nak takutkan orang lah, tapi dia lagi susah sikit lah daripada kembangkan. Kembangkan ni sangat senang. Fakturkan tu sedikit susah. Okay? Sebab dia ada 3 metrik. Saya akan ajar 2 metrik saja. Okay, so dapat adalah 3X tolak 3X kuasa 2 tolak 39X tambah 120. Next, kita move kepada soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 dia kata apa? Rajah di atas menunjukkan sebuah keyboard. Cari isi pada keyboard itu dalam sebutan X. So, apa formula isi pada keyboard? Sekali lemah ni. Tak jelas ni bentuk keyboard ya, you all. Jadi memang takkan ada isi pada keyboard. Kat sini X tambah 4. Tulis formula keyboard dekat chat box. Apa dia formula keyboard? Formula keyboard. Isi padu keyboard. Ni dah je soalan rendah ni. Luas isi padu. Betul yang we all tentang. Tak kira lagi luas bulatan lah, luas silinder lah. Kalau cube keyboard segitiga, itulah korang nak belajar lah. Saya rasa belajar lah. Apa dia? Formula isi padu keyboard. Saya nampak tu korang typing. Korang dengan typing. Tapi tak pergi Ishraf typing. Saya nampak awal. Ya, betul. So, untuk formula isi padu, panjang dan lebar dan tinggi. So, dia mesti darab 3 benda. So, panjang, darab, lebar, darab. Darabkan je lah 3 tu. So, nak mudah, letak nombor tu kat depan. X tambah 1, X tambah 4. So, selesaikan yang kurang dahulu. Kat sini, 3 tu biar sahaja ke depan. So, X darab X, X kuasa 2. X darab 4 tambah 4X. Positif 1 darab X, positif X je lah. 1X pun boleh, X pun boleh. No issue. 1 darab 4 dapat positif. So, bila dah sampai sini, selesaikan apa yang boleh diselesaikan kat dalam. Which is kita nampak 4X dan X ni. Diselesaikan. So, tidak nanti banyak nombor nak darab. Nanti apa ni? So, tak payah nak darab banyak-banyak saya. So, 4X tambah 4X. So, X tambah 4. Then, expand. Kembangkan Bahasa Inggeris dia expand. Okay, and then,
3.5 tersebut jawapan adalah 15x tambah 12. So inilah jawapan akhir dia, 3x kuasa 2 tambah 15x tambah 12. Jangan lupa unit untuk unit isi padu M kuasa 2 meter square. Kalau yang tadi unit luas M sahaja, M kuasa 2. M kuasa 3 sebab kita darab 3 nombor. Yang ni M kuasa 2 sebab kita darab 2 nombor. Senang kan? Kalau you all faham soalan tanya apa, it's actually very easy untuk kembangkan. Dia bukannya sesusah fakturkan. Okay. So sebelum kita masuk fakturkan, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Saya nak tutup. Okay, so saya lagi 2 minit. Kita minum air ke nak bertandas ke? Sebelum saya mulakan fakturkan. Serius ni fakturkan ni. Sampai sikit lah orang jawab. Kembangkan pun sama tapi kembangkan senang. Cikgu, macam mana dapat 5? Sebab apa? 5. 5? Mm-mm. X tambah X. Oh, tak nampak. Sorry. Kita minit 8, 9, 19 yang mula. Kita tua. Okay, done. So sekarang kita akan mula dengan fakturkan. Yang dah reading ya. Okay. So sekarang kita nak masuk kepada box subtopik seterusnya. Sebenarnya kita ada 3 subtopik. Tapi kita dah selesaikan yang pertama dengan yang kedua. Tapi permudahkan tu dia tak sepenuhnya lagi. Lagi kita tak masuk fakturkan, kiranya permudahkan tak settle lah. Sebab dalam fakturkan pun permudahkan tu masih ada lagi. Permudahkan tu maksudnya apa? Kita settlekan nombor tu sampai dah tak boleh nak settle. Maksudnya dia dah tak ada anu yang sama lah. So maksudnya tak boleh settle lah. Okay, so kita akan masuk fakturkan. Fakturkan ni kita ada 3 cara perfakturan. Tapi saya akan ajar 2 sahaja. Sebab faktor jumping tu selama-lama saya tak ada dalam mengajar. Tapi sebanyak-banyak saya jawab soalan pasir and so on. Topik bab tu tak keluar sangat lah. Tapi saya akan ajar nantilah next class lah. Saya akan fokuskan dulu cara perfakturan ni yang lebih penting dan memang you all akan guna. Sebenarnya cara dia ada 4. Cara dia ada 4. Tapi dalam silibus ada 3. Satu lagi saya tambah supaya awak mudah nanti. So akan datang. So sebenarnya ada 4. So saya tambah tu. And then saya akan ajar 3. Satu lagi tu yang jumping tu saya akan hold dulu. So next class. So saya nak you all mahirkan yang 3 ni dulu. Okay. So yang pertama sekali kita ada perfakturan. Yang pertama adalah kaedah faktor sepunya. So nama pun faktor sepunya. Sepunya tu maksudnya istilah sama. So kita akan
benda yang sama. So kita keluarkan yang sama dengan cara bahagi. Ini cara dia. Bahagi. Okey, so saya tunjuk contoh kat sini. So contoh soalan saya 10 PQ tolak 15 P kuasa 2 tambah 35. So itu soalan saya. So sekarang ni saya nak cari faktor sempurna supaya saya boleh buat pemfaktoran menggunakan kaedah faktor sempurna. So pertama sekali awak tengok nombor 10, 15 dengan 35. Saya rasa majority of you guys boleh nampak yang kita boleh divide that these three number dengan nombor 5 kan. Kita boleh bahagi dengan 5 lah sebenarnya. Untuk 3 nombor. So bila bahagi dengan 5, 10 bahagi 5 akan tinggal saya tak 5 pula dah. 2 lah, 2. 15 bahagi 5 tinggal 3 tambah 3 kuasa 2 tambah 35 7. So dah settle sampai sini. Kita tengok apa lagi yang tiga nombor ni ada yang sama. Kalau tengok kan, okay, 2, 3 dengan 7 dah tak boleh nak divide dah. Tak boleh nak bahagi dengan apa-apa nombor dah. 2 tak boleh. 2 memang boleh bahagi. Tapi 3 dengan 7 tak boleh bahagi 2. So nanti dia akan jadi per. Kita tak nak jadi per Okay. So kita tengok apa lagi yang sama dia ada. Okay, dia ada P yang sama. So dia ada P. Dia pun ada P. So kita boleh bahagi dengan P. So bila bahagi dengan P, kalau P kuasa 1, bahagi dengan P kuasa 1, dia akan jadi 1 tolak 1. So jadi kosong lah, tak ada dalam P dia. So dia akan dapat dia akan dapat 2 Q tambah 3 P tambah 7. Kenapa 3 ni ada lagi P? Sebab sekarang P dia kuasa 2. Kita buat kuasa 1 saja kat sini. So dia akan jadi 2 tolak 1. So akan jadi 1 sahaja lah. Sebab tu dah dia masih ada P. Sedangkan yang lain ni, P kuasa 1 ni, bila tolak 1, automatik kosong lah. So kalau contoh lah awak nak buat kan. J kuasa 5, J kuasa 3 bahagi J kuasa 3. So dia akan dapat J kuasa 2. Which is 5 tolak 3 sama dengan 2. Ini hukum indeks nanti korang belajar. Tapi sekarang pun dah kena tahu sebab akan jumpa bahagi-bahagi darab-darab ni. So bahagi akan jadi tolak. So kalau contoh J kuasa 5 darab J kuasa 3, dia akan jadi 5 tambah 3. Dia akan jadi J kuasa 8. Bahagi akan jadi tolak, darab akan jadi tambah. Itu sajalah sebenarnya. So bila dah sampai dekat sini, 2Q kuasa 2 tambah 3P tambah 7. Ada lagi tak nombor yang sama? Tak ada. Nombor yang boleh bahagi sebenarnya tak ada. Ada tak huruf yang sama? Tak ada dah. So dah tak boleh buat apa-apa lah. Kita nampak kat sini sebenarnya kita bahagi dengan 5 dan juga P. So boleh tulis jawapan dia akan jadi 5 Q tambah 3P tambah 7. So inilah jawapan akhir bila dia suruh fakturkan menggunakan kaedah faktor sempurna. Kalau rasa tak yakin salah jawapan aku ni, cuba kembangkan balik. Kembangkan balik, saya try kembangkan balik So 5P darab 2Q dapat 10Q. 5P darab 3P dapat positif 15P kuasa 2. 5P darab 7 dapat positif 35. So sama lah sebiji sedikit dengan soalan. So itulah cara kita nak confirm kan. So daripada sini nampak tak? Kalau kembangkan kita akan panjangkan nombor tu. Kembangkan nombor tu akan jadi panjang. Tapi kalau kita faktorkan, nombor tu akan jadi pendek sebenarnya. So, sebab itulah kena pandai kembangkan dulu baru boleh buat faktorkan. Sebab dia saling berlawanan. Kalau kembangkan panjang, faktorkan pendek. Kalau faktorkan pendek, kembangkan jadi panjang dapat nombor yang sama juga. Okay. So, saya bagi contoh lagi satu sebelum saya suruh korang buat. Okay. So, contoh yang kedua.
Ada untuk korang. 7xy kuasa 2 tambah 28y kuasa 3 tolak 21 py kuasa 2. So ini nombor dia. So ada 7, 28 dengan 21. So siapa yang akan sifir sangatlah beruntung. Tak dengar apa saja kami. Saya tak perasan. Hello, dengar tak suara saya? Ke slow sangat? Dengar. Dengar aku tapi lag Dengar. sikit. Jelas tak? Jelas. Cikgu, dia macam sangkut-sangkut. Suara. Takut teruk sangat ke? Sekejap saya Tak ada try. tengok mana. Tak teruk mana. Sekejap saya try buka mic sini pula. Hello. Okey tak kat sini? Suara saya. Okey sikit. Suara dengar. Okey sikit. Boleh lah. Okey sikit. Okay. Saya tukar kat sini pula. Okey. So kat sini tengok 7, 28 dengan 21. So kalau orang yang hafal sifir, dia boleh buat lah. Maksudnya senang. Saya tengok dalam kecil tu. So 28 saya bagi 7, kita dapat. 21 saya bagi 7, kita dapat. So sebenarnya nombor ni, mula-mula sekali, you all kena bahagi 7. So 7xy kuasa 2 tambah 28, y kuasa 3 tolak 21, py kuasa 2. So first thing first, bahagi dengan 7 dulu. So bila bahagi 7 bagi 7 automatik 1. So tinggal x, y kuasa 2 tambah 28 tadi bagi 7 dapat 4, 4y kuasa 3 tolak 3 py kuasa 2. Okay. Lepas saya tengok macam ni, tengok apa lagi yang sama? Jelas sekali y lah. Dan tengok y paling kecil berapa? Y paling kecil 2 kan? Kuasa 2. So boleh bahagi terus dengan y kuasa 2. So bahagi dengan y kuasa 2. So kat sini akan dapat x tambah 4y sebab y kuasa 3 tolak 2 jadi 1 lah. Tolak 3. So inilah jawapan dia dan jawapan akhir dia 7y kuasa 2 x tambah 4y tolak 3. So inilah jawapan akhir untuk pemfaktoran faktor sepunya. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya tak faham cara nak tahu y yang mana yang paling kecil. Okey, sekarang ni awak tengok. Ni y dia berapa? Y kuasa 2. Ni y dia kuasa berapa? Y kuasa 3. Ni y dia kuasa berapa? Y kuasa 2. Siapa yang paling kecil? Y kuasa 2. Sebab tu dah saya bahagi. Y kuasa 2. Kalau seandainya, tengok yang atas ni Ini ada P kuasa 1, P kuasa 2, P kuasa 1. Siapa P paling kecil sekarang? P kuasa 1. P kuasa 1. Sebab tu saya bahagi dengan P kuasa 1 sahaja. Faham? Faham? Macam tu. Okay, lagi ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak you all buat. Okay, saya bagi saya tulis soalan ni. Cuba buat satu soalan je. 3, nombor 3. 20 kmn tambah, tak buat nak tulis ke tepi, korang tulis ke tepi. 10 mn kuasa 4 tambah 60 m kuasa berapa ni? Kuasa 2 n. Ni n m kuasa 2
kuasa 2 and ini kuasa 4. Yang ni saya nak semua orang hantar kat saya guna kaedah pemfaktoran, kaedah faktor sepenuhnya. Ni saya buka besar sikit lah supaya boleh tengok dengan lebih tengok juga. Gitu. Yang mana yang tak sempat salin. So boleh mula sekarang dan hantar ya. Cikgu buat nombor 3 je kan? 3 je. Cikgu yang 3 tak nampak. Nampak tak? Okay, soalan dia korang boleh tengok dekat praktis formatif muka surat 20. Nombor 1 C. Cuma saya tambah je tanda. Tambah tu. Tanda nombor. Sama je. Cikgu yang 10 mm je ke? Yang nombor 3 tu. Aha. Tu je. Tak ada belakang dia. Ada kuasa ke apa? 10 mn kuasa 4. Oh. Cikgu, nak tanya yang nombor 3 tu nak tengok dekat mana soalan kat dalam buku? Muka surat 20. Soalan nombor 1 C. Cuma saya tambah je operasi kat tengah tu. 20 kmn tambah 10 mn kuasa 4 tambah 10 m kuasa 2n. Cuba tak? Okey, nampak. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, Ishraf dah hantar. Ishraf, N tu boleh keluarkan lagi ke Ishraf? N yang mana cikgu? Kan ada N tu. Kan semua orang ada N. Awak tak keluarkan pun N. Nampak tak? N. Huruf N.
boleh bahagi dua ke? Tak boleh bahagi dua. Sebab kalau satu bahagi dua tu nanti jadi 1/2. Ha. Hmm. Hmm. Yang mana saya direct dia perlu. Thumbs up tu maksudnya betul lah. Hazrik salah. Macam mana awak boleh bahagi 10 bahagi dengan 20? Dekat bahagi 20 tu yang salah. Tak boleh bahagi sampai 20. Sampai 20 lagi. Cikgu, Ya. yang cikgu kata saya salah N tu N yang mana? Okey. Macam ni saya bagi sini jelaskan. Okey, betul dah awak dah bahagi 10. Mula awak bahagi 10. Kantoi lah pula jawapan kan. Atau awak bahagi dengan M kan. Okey, cuba tengok last kali kau awak dapat apa. 2KN tambah N tambah 6MN. Nampak tak? Oh, N kosong 4 tu lah. Bukan N kuasa 4. Nampak tak? Dekat 2 tu ada N tak? Ada 2 KN. Ada N kan? Dekat N kuasa 4 ada N tak? Confirm lah ada kan sebab dia N kuasa 4. Dekat 6MN ada N tak? Ada. So maksudnya awak boleh bahagi N tu. Oh, Sebab semua orang ada N. okay. Faham? Oh, dia boleh buat kalau huruf semua yang sama boleh buat lagi sekali ya? Boleh. Banyak kali pun tak apa. Sampai tak boleh nak bahagi apa-apa dah. Okey. Okey. Alamak, saya tak sempat nak tanya. Nanti Syah, saya rasa. Dia bahagi N terus. Boleh. No issue. Yang penting faham. Okay, bagus. Baru 2 orang kita betul. Okey. Arisa, 1 tu tak payah tulis pun tak apa dekat N kuasa 3 awak tu. Betul. Okay, dah betul Ishraf.
Allah ampuni dosa aku. Siapa ni? Jamia, tulis elok sikit, saya tak faham awak buat apa. Jamia, awak buat apa ni? Jamia, saya tak faham. Jamia, ada tak ni Jamia ni? Ada. Awak buat apa ni? Tengok tu saya buat macam mana. Macam mana awak boleh dapat? Lepas tu tengok lah awak buat apa tu. Okey, Azalia dengan Azalia. Salah sebab awak pergi buat bahagi n kuasa 4. Tak boleh bahagi n kuasa 4 sebab sekarang ni paling tinggi n kuasa 4 tapi paling rendah n kuasa 1. So mesti bahagi dengan yang paling rendah bukan yang paling tinggi. Oh, okay. Hazrik, n tak keluarkan pun. N tu kan sama, ada dekat 20, ada dekat n kuasa 4, ada dekat 60. Tapi macam mana awak boleh bahagi 10 tapi jawapan last tu dapat 10 masuk dalam kurungan 20 sedangkan 20 tu dah bagi 10 jadi apa sepatutnya? Lemak sudah. Itu saya. Okey Azalia. Dah betul dah kat situ. Tapi mana jawapan akhir yang macam saya highlight lah. Mana jawapan akhir yang macam gini? Macam gini. Saya tak nampak pun. Saya nampak jalan kiri awak yang terakhir je. Tapi jawapan akhir awak saya tak nampak. Kena cari jalan kiri lah. Nak pastikan betul ke tak. Ya. Bukan saya suruh kira. Saya suruh awak buat macam ni. Nampak tak? Apa yang saya bawa keluar tu, dia kan saya bawa keluar 7 dengan Y kan. Y kuasa 2 kan. So dia duduk kat depan. Lepas tu kurungan balance ni. Nampak? Oh, okay. Faham. Azrik. Buka mic sekejap Azrik. Apa cikgu? 20 bahagi 10 dapat berapa? 2. 2. Tu awak tulis 20 tu kenapa? 60 bahagi 10 dapat apa? 6. Kenapa pergi tulis 60 bawah sekali tu? Nampak tak? Nampak cikgu. Yang lain. Adam tak hantar lagi. Damia tak betulkan lagi. Tak faham tanya. Okay.
Okay, Azalia. Bagus. Okay, so saya bagi masa 3 minit lagi. Yang bahagi tu nak mula daripada mana? Bahagi tu mula daripada nombor. Tu contoh ni kan saya bagi. Nampak saya buat yang ni lah, saya buat yang senang. Ini 10, 15 dengan 35. So 3 nombor ni boleh bahagi dengan sifir 2. Sifir 5. Sebab tu lah saya buat bahagi 5. So saya bahagi dengan satu nombor yang semua orang boleh bahagi. Yang nombor paling mudah lah. So 5. So bahagi 5 lah. Lepas tu barulah kita bahagi huruf. Faham tak Damia? Ya Hazri, begini jawapannya. Okay. Okey. Okey, apa yang awak tak faham? Adam jawapan akhir Adam. Adam mana boleh bahagi? Adam 10 bahagi 20 dapat apa? Takkan dapat 2. Dengar kereta Adam. Buku perlahan saja. Cara nak dia baca cik awak ni. Awak tengok. Baru saya tunjuk. Cik awak jadi kosong. Cara nak kira KMN dengan nombor yang lain. Okey macam ni. Okay, macam ni saya cerita balik saya tahu soalan. Yang dekat contoh cikgu buat tu kan, negatif P maksudnya macam mana cikgu? Bukan tolak P ni. Ini bahagi. Semua ni bahagi. Tak ada tolak pun. Kita mesti buat dengan cara bahagi. Nampak saya tulis ni. Keluarkan yang sama dengan bahagi. Tu saya buat banyak. Okey. Sini. Okay, so saya tunjuk sekali lagi contoh yang sama. Tak nak bagi contoh yang saya bagi soalan dengan you all. Nanti you all tak buat. Tak ada latihan. Okey. Tengok kita Okey, so kita nampak kat sini. Ada 10 PQ tambah 15 P kuasa 2 tambah 35 P. Okay. So saya buat tips dah kat sini. Maksudnya macam note lah. So whenever you nak buat soalan ni, tengok nota tu, okey, tak tahu nak buat apa, nak start dengan apa. Okey. So tolong mula, mana jawab. Okey, so yang pertama, mula bahagi dengan nombor. Mulakan dengan nombor dulu. Jangan mulakan dengan huruf. Sebab kalau mulakan dengan huruf nanti, awak pening dah sekali. Nanti dah pro tak apa. Boleh je nak mula dengan mana-mana. So, mulakan dengan nombor. Apa maksud mulakan dengan nombor? Kita akan letak satu nombor yang bahagi. Yang semua nombor boleh bahagi. So, nampak ni. Ini 10, 15 dengan 35. So, boleh nampak dia adalah sifir 5. So, contoh yang ini kita boleh bahagi dengan 5 sebenarnya. Ingat, kita bahagi nombor dulu. So, 10 bahagi 5 dapat 2. 2. PQ tu salin balik lah. Kita tak usik huruf tau. Kita usik nombor dulu. So, positif 15P bahagi 5 akan dapat positif 3P kuasa 2. 15 bahagi 5, 3 kan? Okay, lepas tu, 35 bahagi 5 akan dapat 7P. Okay, nampak? So, mula-mula bahagi dengan nombor yang semua orang boleh bahagi. Semua boleh bahagi. Biasanya memang akan dapat semua nombor yang semua orang boleh bahagi. Tak ada, jarang-jarang berlaku lah. Kalau dia minta faktor sepunya, tak boleh bahagi satu nombor tu. Kecuali contoh kan ada satu sini kan. 2, 3, 7. Ada tak sifir yang boleh bahagi? Dah tak ada dah sifir boleh bahagi. So cukuplah
kita punya nombor sebenarnya bahagi 5 sahaja. Dah tak boleh nak bahagi nombor lain dah. Sebab 2, 3 dengan 7 tak ada share apa-apa sifar yang sama. Kalau you buat bahagi 2, 3 ada bahagi 2 ke? Tak boleh. 7 ada bahagi 2 tak? Maksud saya bukannya tak boleh tu apa. Tak dapat nombor bulat yang cantik lah. Kita tak nak per. Per nanti lagi awak pening. Macam tu So dah tak boleh buat apa dah. So cukuplah dekat sini kita bahagi dengan nombor. Mesti nombor yang kita pilih tu semua ataupun kebanyakan nombor yang dalam soalan tu boleh dibahagi dengan nombor tu. Okay? So yang kedua, barulah kita bahagi dengan huruf. So sama juga bahagi dengan huruf, mesti huruf yang semua boleh bahagi ataupun tak nak tulis semua boleh bahagi, yang semua ada. Maksudnya sekarang kan tinggal 2 PQ kan. 2 PQ tambah 3 P kuasa 2 tambah 7 P. Semua ada P kan. So, maksudnya kita boleh bahagi dengan P. So bahagi dengan P. Dan nak tahu bahagi dengan P berapa, tengok paling kecil kuasa. So sekejap saya pindah sikit ni. So tips dia, kuasa paling kecil. Janganlah pergi tengok kat sini ada P kuasa 1, P kuasa 2 dengan P kuasa 1 pergi bahagi dengan P kuasa 2. Tak boleh. Mesti bahagi dengan P yang paling kecil, which is P kuasa 1 lah. Jangan bahagi P kuasa 2. So bila bahagi sama dengan kita tolak berapa kali. So tu ada P tu ada 2 kan. So tolak 1 sebab bawah tu kita bahagi dengan P kuasa 1. So kat sini 2 P kuasa 1, Q kuasa 1. So P kuasa 1 tolak P kuasa 1 tinggal kosong lah. So tinggal 2Q tambah ni P kuasa 2 kan. So tolak 1 tinggal 3P. So 7 tolak 1 P kuasa 1 tolak P kuasa 1 dapat tambah 7. So sampai sini sahaja dia punya jalan kira. Boleh settlekan lagi tak? Tak boleh dah. Sebab ini ada Q, 2 ni ada Q, 3 ni ada P, 7 ni tak ada apa-apa. So tak boleh, tak ada benda yang sama dah cerita dia. Nak bahagikan ni, nak faktorkan ni, mesti ada nombor yang sama ataupun huruf yang sama. Bila dah tak ada, maksudnya kita dah habiskan dah permudahan ni. Dah tak ada apa-apa dah. Okay. So bila nak tulis jawapan akhir, tolong ambil apa yang awak bahagi tu. So kat sini, saya bahagikan 5 dengan P. So gabungkan dia jadi 5P. Dan tepi ni dalam kurungan, ambil balik jawapan 2Q tambah 3P tambah 7. Macam tu. So ingat, mula-mula nak settlekan bahagi faktor sepunya ni, tolong keluarkan nombor yang sama. Maksud nombor yang sama tu, semua nombor dalam soalan boleh divide ataupun boleh bahagi dengan nombor yang ada dalam soalan tu. So bila dah bahagi, janganlah salah bahagi. 10 bagi 20, tiba dapat 10. 20 bagi 10 dapat 20. Jangan macam tu. Bahagi elok-elok, bahagi betul-betul. Kalau tak salah pun dekat kereta. Jangan rasa benda yang mudah tak dekat kereta. Tekan je, tak salah pun. Tak berdosa. Tak tolak langkah pun dekat kereta pun. Okay. So dah bahagi dah. Negatif 5 dapatlah 2PQ tambah 3P kuasa 2 tambah 7P. So kat sini bila barisan yang kedua ni saya nampak okey, dia ada satu lagi yang sama iaitu P. P yang sama. So saya bahagilah dengan P. Saya pilih P yang paling rendah kuasa dia. Kuasa dia paling kecil iaitu P kuasa 1. Kalau contoh yang macam yang korang nak buat ni. Contoh macam ni kan. So ni nak bagi, contoh nak bagi N kan. Nampak ni, N kuasa berapa paling kecil? N kuasa 4. N kuasa 1 paling kecil. So bagilah N kuasa 1. Janganlah bagi N kuasa 2. Sebab paling kecil kuasa 1. Tak boleh lah kuasa 1 nak bagi kuasa 1 nak bagi kuasa 2 dia jadi negatif nanti. Kita nak hapuskan, bukan kita nak menambah lagi banyak. So last sekali akan dapat 5P dalam kurungan 2Q tambah 3P tambah 7. Perlu tak kembangkan balik? Tak perlu. Kembangkan balik tu untuk diri awak sahaja. Nak check betul ke salah. Tapi dalam periksa janganlah tulis kembangkan balik tu. Nanti awak punya pemeriksa tahu mana satu jawapan awak. Okay, boleh tak? Faham sikit tak yang tak faham? Macam itu yang bahagi tu. Ya, betul. Ada Wiyah Azizah.
Hmm. Okey, cuba buat latihan lagi. Later boleh lagi faham sebenarnya. Okey. So untuk mana yang dah siap, boleh okey, boleh buat muka surat 20, soalan nombor 3. Tak boleh. Sekejap Tengok sekejap. Okey, soalan nombor 3 boleh buat A dengan B guna kaedah faktor sempurna. Saya tulis sekejap. Nombor berapa yang boleh diselesaikan Sebab bukannya semua boleh guna faktor sempurna. Ada yang tak boleh guna kalau dia tak sama. So, muka surat 20, praktis formatif 2.2. Soalan ke A, lepas tu soalan ni je. 2 soalan ni je boleh buat. Yang lain tu tak boleh sebab tak ada yang sama. Boleh buat dulu. A. Tak faham boleh tanya. Saya bayangkan lah. Apa tak apa, saya tengok 10. 10M tu okey, Putri. Dengar dia Putri Okey. Dah hampir betul. Tapi tak betul lagi Okey, sekarang ni awak tengok awak punya jawapan hari 10N dalam kurungan 2 KM tambah 1M N kuasa 3 tambah N tambah 6M kuasa 2 kan. So dekat situ awak nampak apa yang sama lagi Putri? Apa lagi dalam kurungan tu yang sama? Cuba tulis. Apa lagi yang sama ada dekat dalam kurungan tu? Apa lagi yang sama? Ya, huruf M. So maksudnya M tu boleh bawa keluar. Macam itulah kalau nak tahu. Tahu betul ke tak tengok. Ada yang sama tak? Kalau ada yang sama maksudnya tak settle lagi. Okay. 10 M tambah 5 M. 4 M. 10. Tak boleh, tak boleh. Jajak. Boleh, boleh. Ni boleh betul-betul. Salah. Okay. Random question. Cikgu asal mana? Cuba teka Hazri. Saya asal mana? Selain daripada asal boleh. Betul lah Pahang. Tapi saya sebenarnya bukan orang Pahang. Saya orang Johor. Tapi duduk Pahang dah lama. Tapi saya boleh cakap. Saya cakap Kelantan je saya tak boleh. Cakap yang lain insyaAllah boleh lah. Sikit-sikit lah. Hazri orang Sarawak kan? Betul tak? Saya tahu Sarawak
perkataan Sekda lah kan. Kata apa lagi lah kawan saya ajar saya tak ingat. Saya cakap Kelantan. Kalau saya cakap Kelantan dia nanti sini. Siapa orang Kelantan? Darwish orang Kelantan ke? Saya orang Penang tapi boleh cakap Kelantan. Kenapa? Ayah orang Kelantan, mak awak orang Kelantan. Mak saya. Oh, saya cakap Tapi Kelantan. dia Kuning. Mak saya. Mak awak apa? Mak saya orang Penang tapi boleh cakap bahasa Kelantan. Oh, saya. Tok Wan dari Kelantan, Tok Wan. Oh, sebab tu bercakap Kelantan. Maksudnya ada lah juga mix Kelantan kan. Ya. Saya cakap Kelantan belakang sikit. Saya kan, semua perkataan Kelantan semua saya nak tukar EY kat belakang. Macam tu lah saya tak pandai nak cakap Kelantan. Macam nak cakap nak makan kapur tu. Hari tu saya bercuti kat Kelantan tau. Dengan kawan saya. So dia kata kat saya, dia memang orang Kelantan lah. Dia kata saya tak payah nak cakap Kelantan. Dia cakap Kelantan macam maksimum sifat dengan dia. Tapi utara saya boleh cakap sikit-sikit lah sebab mak saya orang Taping. Perak. Macam gitu kan. Cikgu, Ya. yang soalan A tu kan, dah bahagi dengan pemboleh ubah dia A balik kan. Pemboleh ubah dia still dapat yang sama lagi, boleh buat lagi sekali ke? Boleh buat banyak kali sampai dia tak boleh nak bahagi dah yang sama. Sampai satu nombor tu tak ada pemboleh ubah apa-apa dah lah. Boleh jadi macam tu sebab satu tu 5 kan, satu lagi tu 2. Rasa cikgu. Sama. Okay, soalan. Jadi bahagi MN 2K tambah salah bahagi M pula. So M kat dalam semua keluar. Okay, cuba. Cikgu ada cara tak untuk cari nombor yang boleh bahagi tu? Ada cara dia tekan calculator. Awak try lah contoh kan. Macam ni kan 20, 10 dengan 60. Awak nampak tak boleh bahagi dengan 10. Contoh saya bagi 3, 9 dengan 12. So kita nampak saya bertiga. Senang cerita macam ni. Awak tengok nombor apa yang kecil. Awak tengok macam ni kan. So ini 10, 15 dengan 35 kan. Tengok nombor apa yang kecil. 10 kan. So try semua boleh bagi 10 tak? Tak boleh. Kita tengok 10, 15, 35, apa nombor yang dia share? Okey, nombor 5. Try lah nombor 5. Kalau semua boleh bahagi, awak proceed lah bahagi nombor 5. Kalau macam nombor 2 ni, 7 pada kecil kan? Saya pun try bahagi 7. Jadi, boleh semua nombor bahagi 7, so saya teruskan perjalanan tu. Kalau nombor 3 pula, okey, 20, 10 dengan 60. Siapa paling kecil? 10 kan? So try bahagi semua nombor dengan 10, dapat tak? So kalau dapat, maksudnya betul lah boleh bahagi 10. Faham tak? Tengok nombor paling kecil. Tu lah macam tu lah tu dia. Ya. 3A dengan B. Saya tahu tanya. Betul tak saya cakap? Saya buat cakap pelawak pada TV kan. Sampai pun tak cakap. Tengok jawapan ni. Okay. Kita pilih 500. Oh, 500. Baca 500. Okay. Jangan sekali lupa awal. Tapi nama. Ishraf. Jawapan last kali awak tu salah. Sebab awak pergi tulis 14. Okey macam tu. Tak payah tulis 14A kuasa 5 tambah 6A tu.
Itu tak nak ada jawapan. Itu untuk awak try sendiri. So, ni buat je sampai 7A kuasa 2 tambah 2A kuasa 3 tambah 8. Tu sampai situ je jawapannya. Jangan buat sampai bawah. Nanti awak punya cikgu pening. Awak jawab apa? Okey. Okay. Nak kena hantar link kat cikgu ke? Tak payah. Padam je yang tu. Okey. Okay. Bawah tu pun sama juga. Betul-betul lah. Nak charge Cikgu. phone. Ya. Tak faham lah yang 3A tu. 14. Tak boleh bahagi dengan 56. 14 hingga 56 share sikit berapa? 0.25. Lebih 7. Lebih 7. Oh, baik cikgu. Kita mesti juga jawapan. Okay. Betul. Saya bagi soalan tambahan ya. Salah ni. Mana boleh bagi 14? Okey, cikgu saya cuba. Cikgu jadi semua 3 nombor juga. Tak. Ada yang 3 nombor, ada yang tinggal ada juga. So, contoh kan macam awak punya ni. Siapa ni? Alisa saya rasa. Asyik Putri. So, Putri, kan buat keluar M tu sampai jadi 10 MN dalam kurungan tinggal 2K tambah N kuasa 3 tambah 6M. Awak buat keluar M tu satu je. Oh. Salah. Cikgu saya bahagi semua dengan 10 tapi masa saya bagi 60 dengan 10 saya dapat 6 bukan 5. Memanglah 60 bagi 10 6 bukan 5. Memang 60 bagi 10 6 bukannya 5. Tak payah tengok jawapan muka surat apa-apa semua tu. Boleh tak cikgu saya kasih screen boleh? Yang ngamuk ni. Ya. Itu jangan tengok jawapan belakang. Tak payah saya buat tengok jawapan belakang. Saya suruh buat macam ni saya buat. Saya suruh cari faktor sebenarnya. Kalau yang ni dia suruh cari faktor. Dia bukan faktor sebenarnya. Saya kan dah buat tanda tambah sebenarnya kan. Tak payah tengok 5 ke apa semua tak payah tengok. Buat je macam saya tunjuk kat skrin ni sekarang. Saya dah tukar dah soalan tu.
Cikgu, Ya. yang soalan nombor 3, yang nombor B tu, nombor dia tak boleh bahagi. Kena teruskan bahagi huruf ke? Ya betul. Kalau tak boleh bahagi nombor, terus bahagi huruf. Okey. Ya. Hingga N kuasa 4. Kat 2K tu, kalau kita dah bawa keluar M, so tinggal 2K je. Tak ada dah 2KM. Cuba tulis. 18. Cikgu, latihan sampai soalan 3 je ke? 3A dengan B je. 3A dengan B. Kena hantar dengan cikgu? Hantar sini tengok. Okey. Mana M awak ni baik ni? Tiba-tiba tak ada M atas, ada M bawah tak ada. Okey. Bagus Haziq. Main je. Kita santai. Belas bahagi 7. Kan? Boleh bahagi lagi lah. Ya awak tulis. Maksudnya semua orang salah. Tapi salah ni. Salah. Salah dekat 14 bagi 7. Saya tengok bagi tu Ishraf ni. Tanda saya bagi betul juga. Okey. Ni pun salah. Salah. Baca Ishraf. Salah. Ishraf. Macam mana nak tulis 7 dengan 2 tu? 7 darab 2. 7 darab 2 dapat 14. Cikgu, yang luar nombor tu kena darab ke? Mana satu ni? Awak screenshot WhatsApp. 7 ke, 7Y ke, Y ke? Bahagi je tu. Cikgu, Ya. yang cikgu kata 3A salah tu sebab 2 tu boleh bahagi dengan 28 pun boleh bahagi dengan 2 kan? Ya, betul. Okey. Sorry cikgu salah. Saya pun terlepas pandang. So nanti bila nak jawapan akhir kan ada 7, 2 dengan M tu kan. So sebenarnya dia darab tau semua. So 7 darab 2, 14. So 14 darab M jadi 14. So nombor kat luar tu jadi 14 M lah. Salah. Ramai dah salah ni. Sebab bahagi 2 kali kan. Dua tu dah dapat 3.
Saya nak jadi kira je. Tiba M pun baik. Bukan darab, bukan darab. Oh, ya, darab. Oh, kawan tanya tadi. Darab je, darab. Janganlah saya nak sekali tengok. Bulan-bulan aku ada yang sedih. Oh. Okey, Haziq. 7A kuasa 2, 2A kuasa 3 tambah 8 tu orang pada gunakan 2 dengan 8. So 2 dengan 8 tu boleh bahagi dengan 1. So bahagikan 1. Maksudnya 2 kali bahagi. So 7 tu akan jadi darab. Kalau dah betul ada macam kamu tengok kamu. Ni gambar sekali baik. Betul ada. Cikgu. Ya. Cikgu yang 3A tu, so kalau kita nak tahu dapat jawapannya 7A bracket 2A kos 2 tambah A kuasa 4 tambah 4 Bukan. bracket. Bukan. Okey, contoh sini Contoh saya buat contoh kat sini Contohnya awak pun dah bahagi, mula bahagi 3. Maksud, oh boleh bahagi 2 pula. Oh boleh bahagi 4 pula. Contohlah nak kata. So boleh bahagi M pula. So macam mana nak gabungkan semua ni sebenarnya kita akan darab dia. 3 darab 2 darab 4. Macam tu. Tapi susah pula banyak sangat. Saya buat sini. So sini ada bahagi N ni bahagi M. So bila darab 3 darab 2, 6. 6 darab N, 6N. 6N darab M, 6MN. Lepas tu dalam kurungan baru dah jawapan akhir tu. Faham tak Isra? Faham. Terima kasih cikgu. Sama. Iya. Betul. Okey. Bagus. Patricia. Cari satu. Soal umur. Macam biasa lah. Muka surat 20. Soalan nombor 3A.
Iya. Good. Kita sekarang. Jadi nak saya tulis. Jadi soalan buku saya lagi saya buat soalan juga. Soalan ni kita campur lah semua kaedah. Saya rasa saya boleh terus sementara korang ada di sisi tiga. So saya nak bagi korang soalan 10 je aku cukup. Kalau yang banyak kan tak siap tak. Pula pening nak tanya. Okey. Homework 1. Menggunakan kalkulator ni. Cuba fikir. $40 MK kuasa 2 tambah 30 M kuasa 2 K. Ni faktor kan guna kaedah faktor sepunya tolong salin dulu soalan ni. $45JL kotak $117J kuasa 2 LK. 3 84 MNP kuasa 2 tambah 8 MN kuasa 2 tolak 36 M. Nombor 4 115 287 JKN kuasa 2 tolak 35 J kuasa 2K tambah 7N. Nombor 5 bagi 5 je. 96 X kuasa 2 Y kuasa 2 Z kuasa 3 tolak 64 Y kuasa 2 Z tambah 48 Y kuasa 3 Z. Mak buruk lah pula Z. So ini je soalan. Saya tengokkan dah. Aku boleh salin. Jadi saya hantar juga dalam homework faktor sepunya. Kita screenshot. So saya harap bolehlah buat ya. Faktor sepunya tu. So sebelum saya endkan kelas saya ni ada soalan tak? Tak tanya. Soalan tak nak tanya? Tak ada.
Ada yang okey Okay, so sampai di sini saja kelas kita. So, jumpa lagi minggu depan. Kita sambung lagi. Okay, so that's all for today. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay. Bye cikgu. Bye.